Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Syahril Zambi Azzahan, merupakan seorang guru cemerlang biologi dan juga SISC Plus di PPD Rompin. Baik, di sini pada hari ini kita akan berkongsi untuk teknik menjawab kertas 3 soalan 2 bagi subjek biologi SPM. Okey. Baik, untuk kertas 3 seperti anda semua sedia maklum memperuntukkan sebanyak 50 markah. Dan bagi kertas 3 terdapat 2 soalan iaitu soalan 1 yang memperuntukkan sebanyak 33 markah dan peruntukan masa menjawab digalakkan untuk pelajar mematuhi iaitu selama 1 jam. Bagi soalan 2 sebanyak 17 markah dan peruntukan masa menjawab digalakkan pelajar menjawab untuk selama 30 minit. Dan jumlah masa menjawab ialah 1 jam 30 minit. Baik, untuk kriteria kejayaan seminar kertas 3 biologi SPM, apa yang perlu pelajar capai ialah yang pertama, pelajar haruslah mengenal pasti semua pemboleh ubah. Okey, yang kedua membezakan pemboleh ubah operating dan pemboleh ubah actual. Okey, saya rasa anda semua sedia maklum iaitu perbezaan antara operating dan actual yang mana pelajar-pelajar mengikut apa yang telah disarankan oleh guru biologi masing-masing. Baik, yang ketiga ialah menghafal bentuk-bentuk ayat kertas 3. Ini di mana anda perlu membina ayat. Dan yang keempat, mendapat 13 markah percuma untuk soalan 2. Ya, 13 markah. Sepatutnya anda mendapat markah minima ini daripada 17 markah. Nak dapat markah penuh pun boleh jika anda menguasai kaedah-kaedahnya. Okey, dan yang terakhir ialah menguasai penulisan ayat prosedur. Okey, baik. Kita terus kepada kekunci yang bakal saya gunakan untuk teknik pada hari ini. Yang pertama iaitu MV, manipulated variable. Yang kedua RV, responsive variable. Yang ketiga CV, for constant variable. Dan saya sedia maklum bahawa pelajar telah terbiasa dengan semua istilah ini. Okey, kita terus untuk tips kertas 3 iaitu jadikan soalan sebagai sumber jawapan kerana soalan akan bergantung pada situasi, tidak tertakluk kepada apa yang ada di dalam buku rujukan atau buku amali eksperimen. Alright, dan pelajar mesti mendapat 40 markah ke atas untuk mendapat skor A+. Okey. Baik, kita terus kepada istilah tadi iaitu operating dan juga actual. Baik, yang pertama operating iaitu adalah istilah yang saya gunakan untuk pemboleh ubah yang boleh diukur menggunakan radas. Jadi dia merujuk kepada jadual dalam soalan dan boleh mengukur menggunakan nombor atau nilai-nilai tertentu. Yang kedua ialah actual. Actual adalah pemboleh ubah yang tidak boleh diukur. Juga dikenali untuk MV dan RV. Tapi dia adalah jenis yang tidak boleh diukur. Dari mana kita nak dapatkan pemboleh ubah untuk actual? Kebiasaannya boleh diperolehi daripada soalan utama. Tadi, di sinilah kita boleh mewujudkan iaitu kaedah yang telah saya sarankan sebelum ini iaitu Magic Bio Box. Okey, apakah dia Magic Bio Box? Merupakan satu kotak. Anda mesti berlatih melukis Magic Bio Box ini dan disarankan tidak menggunakan pembaris. Kenapa? Sebab tidak ada markah di sini. Jadi, saya teruskan. Yang pertama anda perlu mengisi MV dan RV. Yang kedua adalah operating dan yang pertama operating dan yang kedua adalah actual. Okey, untuk operating MV anda perlu masukkan yang pertama, saya ambil contoh di sini kepekatan larutan sukrosa. Baik, untuk RV ni ialah jarak pergerakan air suling dari P ke Q dalam tiap kapilari selepas 20 minit. Baik, untuk actual dia boleh jadi sama dan boleh jadi berbeza bergantung kepada soalan. Untuk actual RV ialah kadar resapan. Dan jika anda perhatikan dalam kebanyakan soalan, kebanyakan actual RV bermula dengan kadar seperti kadar fotosintesis, kadar transpirasi, kadar respirasi dan pelbagai lagi. Dan bagaimana kita nak mengisi kotak kecil tersebut? Kita boleh masukkan nilai untuk operating. Seperti contoh di sini 5%, lawannya 25%. Untuk jarak pergerakan, so seperti saya kata tadi, untuk operating mesti ada nilai. Untuk jarak yang pertama 1.0 cm dan yang kedua 4.0 cm. Baik, untuk actual di sinilah pentingnya pelajar mahir untuk menentukan bahawa actual merupakan bukan nilai. Yang pertama iaitu 5% kita bandingkan kepekatannya adalah rendah dan lawan kepada rendah adalah tinggi. Okey, begitu juga untuk kadar resapan. Kadar resapan bagi 1.0 cm, kadar resapannya rendah dan lawannya adalah
tinggi. Okey, so kita terus fokus kepada kertas 3 bagi soalan 2. Okey, peruntukan markah 17 markah. Baik, di sini saya akan bekalkan dengan para pelajar kepada guru-guru anda yang mana anda akan mendapat lampiran ini. So, menggunakan lampiran ini, apa juga eksperimen, apa juga jenis eksperimen yang masuk, tajuk-tajuk yang masuk, seharusnya dan sewajibnya anda menguasai kaedah penulisan yang betul. Jangan terlalu menghafal eksperimen yang mungkin akan mengganggu kaedah menjawab nanti. Okey, yang pertama saya pergi kepada step pertama. Yang pertama sekali anda perlu baca soalan dan dapatkan tujuan eksperimen. Untuk tujuan, anda boleh dapat daripada ayat yang bermula dengan untuk mengkaji MV terhadap RV. So, di sini paling utama anda mendapat dua jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas yang saya wakilkan sebagai MV dan RV. Okey, so bila dah dapat MV dan RV, kita boleh terus membuat ayat yang sebenar menggunakan kaedah yang telah saya sarankan di situ. Okey, yang pertama untuk penyataan masalah, apakah kesan MV terhadap RV? Tanda soal. Okey, so di situ ada 3 perkara. Ada MV, ada RV, ada ayat soalan dan ada tanda soal. Anda terus mendapat 3 markah penuh. Yang kedua adalah hipotesis. Okey, hipotesis saya nak tegaskan di sini ada 2 jenis. Yang pertama, jenis perkadaran. Yang kedua adalah jenis perbandingan. Okey, apakah beza kedua-duanya? Dari segi anda membina ayat. Untuk perkadaran, anda mesti gunakan ayat semakin. Semakin bertambah atau berkurang MV, semakin bertambah atau berkurang RV. So, di situ ada 2 bentuk ayat, maka anda boleh dapat 3 markah penuh. Jadi, yang kedua ialah jenis perbandingan. So, kita bandingkan antara MV1, MV2 dan MV3. Okey, yang saya bagi contoh di situ anda boleh baca MV1 mempunyai nilai tenaga atau kandungan vitamin C yang lebih banyak atau kurang berbanding MV2 dan MV3. Baik, yang ketiga ialah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah anda dah dapat dah MV dan RV daripada soalan, dan yang ketiga iaitu CV sahaja anda perlu fikirkan. Jadi untuk saya sarankan bagi kebanyakan atau hampir keseluruhan eksperimen anda boleh gunakan iaitu tempoh eksperimen yang anda boleh gunakan kepada pelbagai eksperimen atau kajian. Okey, yang seterusnya yang keempat iaitu senarai radah dan bahan. Disarankan kepada calon untuk menulis radah dan bahan yang wajib ada di dalam eksperimen tersebut. Seperti contoh, jika eksperimen tersebut menggunakan tumbuhan, maka tulis tumbuhan tersebut. Jika eksperimen perlu menggunakan larutan seperti air suling, larutan asid atau alkali, senaraikan terus bahan dan radah tersebut supaya tidak tinggal bahan dan radah yang wajib ada di dalam eksperimen tersebut. Okey, kita pergi kepada yang utama, itu prosedur. Okey, prosedur terdapat 5K, K1, K2, K3, K4 dan K5. Anda boleh baca pada skrin tersebut. Yang pertama K1 iaitu langkah penyediaan atau mengendalikan radah, yang mana pelajar perlu masukkan kata kerja dalam ayat. Seperti contoh, larutan air suling dimasukkan ke dalam tabung uji. Panjang gelembung gas diukur. Dan apa juga kata kerja yang biasa bermula dengan awal di dan berakhir dengan kan. Okey, dimasukkan, dimulakan, janrandik dimulakan dan sebagainya. Okey, K2 untuk menetapkan PU malak atau CV. Okey, so ayatnya ialah CV ditetapkan pada nilai. K3 iaitu untuk RV, ukur dan rekod. ORV menggunakan radas. Okey, so 3 perkara kat situ, ukur dan rekod, RV, radas. Okey, jika guna perbandingan, guna ayat untuk perbandingan lah. Okey, K4 untuk langkah mengubah MV. Seperti contoh, anda dah menggunakan MV yang pertama. Eksperimen diulang dengan menggunakan OMV yang berbeza, iaitu OMV2, OMV3, OMV4 dan OMV5 jika menggunakan 5 senarai yang telah ditetapkan. Okey, yang kelima ialah langkah berjaga-jaga. Langkah keberapa hingga keberapa dilakukan untuk memastikan eksperimen jadi lebih baik. Okey, dan ayat yang boleh digunakan untuk semua eksperimen, iaitu eksperimen dijalankan sebanyak 2 kali untuk mendapatkan bacaan
purata. Dan yang terakhir, yang keenam, iaitu penjadualan data perlu membuat sekurang-kurangnya 3 lajur pada helaian tambahan. Yang pertama, lajur pertama ialah MV dan senaraikan apakah MV yang digunakan. Seperti contoh, gunakan suhu, so senaraikan minima 5, iaitu 10 darjah Celsius, 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius. Jadi bergantung kepada eksperimen yang hendak digunakan. Okey, lajur yang kedua perlu tulis ORV dan lajur ketiga ialah ARV. Seperti saya tegaskan tadi, untuk ARV biasa bermula dengan kadar. Dan diingat juga kepada murid untuk menulis unit. Yang inilah yang sering menyebabkan pelajar kehilangan markah. Okey, jadi di situlah sahaja untuk teknik menjawab, dan kita akan bersambung pada slot yang kedua sebagai bagi contoh-contoh soalan yang kita boleh gunakan bagaimana teknik tadi diaplikasikan. Sekian, terima kasih dan berjumpa lagi ke episod yang kedua. Baik, di sini saya akan terus untuk tunjukkan contoh-contoh soalan dan cara menjawab menggunakan teknik yang telah diaplikasikan sebelum ini. Baik, untuk soalan yang diambil ini adalah daripada soalan SPM 2014. Dan sama-sama kita membaca soalan tersebut yang merupakan kepada stimulus bagi soalan SPM pagi tahun ini. So, anda boleh baca sendiri. Right? Jadi, kita terus kepada rajah yang kedua, iaitu lokasi X, lokasi Y dan lokasi Z. So, di sini anda boleh nampak ini merupakan puan boleh ubah, dimanipulasi atau MV bagi soalan tersebut. Alright, kita terus kepada soalan utama. Alright, iaitu berdasarkan maklumat di atas, rancang satu eksperimen untuk membandingkan kuantiti bahan pencemar udara pepejal di lokasi X, Y dan Z. So, perancangan eksperimen adalah meliputi 6 aspek berikut. Okey, jadi langkah pertama, anda perlu cari MV dan RV daripada soalan utama dan gariskan. So, di sini bersama-sama kita gariskan. Yang pertama untuk lokasi yang merupakan MV. Okey, dan yang kedua, kuantiti bahan pencemar udara pepejal kita kategorikan sebagai RV. So, di sini anda boleh labelkan pemboleh ubah tersebut sebagai operating ataupun actual. Jadi dalam soalan ini, MV-nya merupakan operating dan actual pun boleh juga. Manakala untuk RV di soalan ini merupakan operating. Malah anda boleh gantikan untuk operating dengan actual, iaitu kadar pencemaran udara. Okey, so apakah yang akan disoal? Anda pun dah tahu tadi ada 6 perkara atau 6 aspek soalan tadi dan jumlah markah pun telah dimaklumkan sebelum ini. Okey, so saya terus kepada contoh untuk menjawab kertas 3 ini. Yang pertama bagi pernyataan masalah 3 markah. Baik, bagi menjawab soalan ini, yang pertama perlu ada bentuk soalan. Alright, di akhir soalan mesti ada tanda soal. Okey, yang pertama ada MV. So MV kita di sini adalah lokasi, dan yang kedua RV, iaitu ada 2 pilihan bagi pelajar, iaitu bahan pencemar udara pepejal atau tahap pencemaran udara. Jadi bagaimanakah contoh ayat yang boleh kita buat? Jadi merujuk kepada helaian bahan edaran yang telah diberikan sebelum ini, anda boleh membina ayat seperti ini. Apakah kesan lokasi yang berbeza terhadap kuantiti bahan pencemar udara pepejal, ataupun digantikan dengan tahap pencemaran udara, diakhiri dengan tanda soal. Okey, so kita terus kepada kemahiran membuat hipotesis. Jadi hipotesis ini mesti ada 3 syarat yang utama. Yang pertama mesti ada MV, yang kedua mesti ada RV, dan yang ketiga mesti ada H, iaitu hubungan yang spesifik terhadap kedua-dua pemboleh ubah tadi. Baik, dan saya terangkan sekali lagi, terdapat 2 jenis hipotesis, iaitu yang pertama jenis perkadaran yang menggunakan ayat semakin-semakin, dan yang kedua adalah jenis perbandingan, seperti mana contoh yang ditunjukkan pada skrin anda. Okey, so kita terus kepada contoh hipotesis bagi eksperimen ini. Cuba anda teka apakah jenis hipotesis yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini, sama ada jenis perbandingan atau perkadaran. Jadi saya rasa anda semua dah maklum dan nampak apakah jenis hipotesisnya. Ya, betul. So di sini adalah jenis perbandingan. Jadi lokasi X mempunyai kuantiti bahan pencemar udara pepejal lebih tinggi berbanding lokasi Y dan lokasi Z. Jadi anda boleh perhatikan ada 3 syarat di situ. Ada MV, ada RV dan ada H-nya.
Okey, yang ketiga adalah pemboleh ubah. Okey, dalam eksperimen ini kita terus masukkan saja untuk MV lokasi X, Y dan Z. Untuk RB kuantiti bahan pencemar udara pepejal atau boleh gantikan dengan tahap pencemaran udara. Jadi di sini RB boleh diterima sama ada operating ataupun actual. Kedua-duanya boleh diterima. Dan yang ketiga, CV-nya adalah panjang pita selofan atau biasa anda panggil sebagai selotip tersebut. Okey, dan juga kita boleh gunakan tempoh eksperimen. Okey, baik, kita teruskan untuk senarai radas dan bahan. Okey, diingat sekali lagi kepada pelajar, jangan asingkan senarai radas dan bahan. Perlu dimasukkan dalam satu ayat sahaja, iaitu senarai radas dan bahan. Contoh jawapan untuk eksperimen ini iaitu lokasi X, lokasi Y dan lokasi Z. Pita selofan, selat kaca, piring bateri, mikroskop cahaya. Okey, untuk prosedur ataupun metod bagi eksperimen ini ada 5 kes seperti yang telah diterangkan sebelum ini. So saya tidak tunjukkan contoh ayat, memandangkan anda boleh membina ayat sendiri berdasarkan berdasarkan format yang telah diberikan pada bahan edaran sebelum ini. Okey, jadi pemeriksa hanya akan memerhatikan penulisan anda mengikut kaedah yang telah diterangkan dalam panduan bahan edaran yang telah diberikan sebelum ini. Jadi, untuk pembahagian markah sebagai panduan kepada murid-murid, yang pertama, jika memperoleh 5K akan mendapat 3 markah, 3 hingga 4K dapat 2 markah, 2K 1 markah dan jika 1K atau tiada langsung penulisan prosedur dapat 0 markah. Okey, untuk yang terakhir persembahan data, kita teruskan. Yang pertama mesti ada laju, tajuk bagi setiap laju dengan unit yang betul. Ada MV dan RV-nya, anda akan dapat 1 markah. Kemudian senaraikan MV dengan betul untuk mendapatkan markah yang seterusnya. So anda boleh lihat pada contoh pada skrin anda seperti yang berikut. Ada 3 laju iaitu untuk MV bagi lokasi P, Q dan R, dan untuk laju kedua dan ketiga merupakan RV iaitu operating dan juga actual. So di sini anda boleh aplikasikan pada sebarang eksperimen mengikut kaedah yang telah disyorkan sebelum ini. Jadi saya rasa kita berakhir di sini untuk teknik menjawab kertas 3 soalan 2. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.